Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana diberi kemudahan dan juga kesempatan untuk menyambung balik pengajian yang kita buat ini, walaupun hanya sekali sebulan, daripada kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh mazhab Syafi'i, yang acap kali saya sebut bahawa kitab ini adalah di antara kitab yang penting yang dipelajari oleh pelajar-pelajar pondok dan juga di pesantren di Malaysia, di Patani Selatan Thailand, di Indonesia, di Brunei, bahkan di Mesir ataupun di negara-negara Arab yang lain yang menggunakan teks fiqh dalam mazhab Syafi'i, kitab Arab yang asal. Pengajian kita ni dalam nota yang saya terjemah itu, kitab yang saya terjemah, pada muka surat 54. Ada pada muka surat 54. Dia masih bincang berkait dengan najis. Ya, jadi pelajaran kita ni dalam bab ibadat, khususnya berkait dengan air dan juga ia berkait dengan air, najis dan sebagainya, tak habis lagi ini. Ya, maklumlah kuliah kita ni sebulan sekali daripada kitab fiqh ni. Kecuali lah kalau kita ni kalau jenis pelajar pondok, lain cerita. Kitab ni dipelajari mungkin tiap-tiap hari, ya, ataupun saya pernah belajar di satu pondok paku, di Madrasah Falahiyah Pondok Paku Kerandang. Kitab ni mengaji pagi pukul 9 ataupun pukul 10. Lepas tu lepas Zuhur, lepas Asar, 3 kali sehari kitab ni. Ya, dia ada 4 jilid kitab I'anatul Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in. Jadi bila mengaji pagi, lepas Zuhur, lepas Asar, insya-Allah cepat sikit khatam lah. Ya, tempat tuan-tuan ni kebetulannya kuliah secara bulanan. Jadi bila secara bulanan, sekali sebulan. Ya, setahun 12 kali. PKP 5 bulan tak ada. Ya, bila 5 bulan, 5 kali tak ada. KG masuk bulan 11, 12, hujang pula. Kalau hujang saja tak apalah. Kalau sekali dengan air naik, tu wallahu a'lam, maknanya jadi setahun 4 kali je kot, 4-5 kali je agaknya, wallahu a'lam lah. Ya, tak apalah, yang penting belajar. Ya, duduk dalam majlis ilmu, walaupun hanya belajar satu bab yang ringkas, insya-Allah pahala dia besar. Ya, alim ulama zaman dulu sanggup berjalan sehingga ratus batu, kalau tak sampai 1000 batu sekalipun, hanya semata-mata untuk cari satu hadis sahaja, dengan kuda, dengan unta, dengan kenderaan yang ada masa tu. Zaman kita ni sangat mudah, ya, tapi orang nak belajar sangat payah. Hendak, ya, tu alat sangat banyak, ya, medium sangat banyak. Dia tak boleh pergi masjid surat sebab dia kena kuarantin contohnya, tapi dia minat belajar. Oh, dia kata nampak dekat YouTube ada malam ni, contoh, ya, dekat Facebook ada malam ni, dia boleh belajar. Maknanya dia ambil peluang daripada medsos yang ada, walaupun dia tak pergi masjid surat, tapi dia ikuti daripada YouTube, Facebook, medsos dan lain-lain. Maknanya alhamdulillah, bila kita ni jenis belajar, sama ada mengadap, ya, dengan bertalaqi, dengan ada kitab, ataupun mustami', hanya mendengar,
ataupun ikuti daripada medsos yang ada, media sosial, alhamdulillah dah retilah juga bab agama kita ni. Hok teruk sekalinya dak ikut pun kuliah, ikut medsos. Hok dia reti, dia ajak mak dia pergi makan kepuk cecah soh saja. Nah, tu maknanya dia ajak mak dia makan kepuk cecah soh saja. Jadi medsos juga. Ya. Pada muka surat 54 cabang Faraun, saya baca dalam bahasa Arab teks asal dia daripada kitab Fathul Mu'in. Perenggan yang kedua, Faraun, law asabal arda nahwu bawlin wa jaffa fasuba ala mawdi'ihi ma'un taghamarah tahura walau lam yandub ay yaghur sawa'un kanatil ardu sulbatan am rakhwatan wa idza kanatil ardu lam tatasharrab ma tanajjasat bihi فلا بد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها كما لو كانت في إناء ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه بل لابد من إزالة جميع التراب المختلط بها. وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم. قال شيخنا ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي. Cabang, jika tanah terkena seperti kencing dan kering, lalu dituang air di atas tempatnya, lantas air itu meratai, nescaya suci, sekalipun air tidak meresap, sama ada tanah itu keras atau lembut. Dan apabila tanah tidak menyerap apa yang menjadi najis dengannya, maka tak dapat tidak dari dihilangkan ain ataupun benda sebelum tuang air yang sedikit di atasnya, sebagaimana najis itu ada dalam bekas. Jika najis itu keras lalu hancur dan bergaul dengan tanah, nescaya tidak suci, seperti sesuatu yang bercampur dengan air nanah dengan menuangkan air ke atasnya. Bahkan tak dapat tidak dari hilangkan semua tanah yang bercampur dengan najis. Sebahagian ulama memberi fatwa tentang mushaf yang kena najis yang tidak dimaafkan, iaitu wajib basuh mushaf itu sekalipun membawa kepada rosaknya, sekalipun ia milik anak yatim. Guru kami berkata, ia menjadi fardu ain apabila najis menyentuh sesuatu dari Quran, berlainan apabila najis kena kulit mushaf atau tepi muka surat. Ya, jadi ini perenggan yang diterjemah daripada Faraun, cabang yang kita baca pada malam ini. Ya, kalau tuan-tuan baca sekeliling straight gitu, mungkin ada yang faham, ada yang tak faham. Berhajat kepada ustaz kena syarah, kena hurai benda ni, insya-Allah lebih reti dan lebih faham. Dia kata Faraun di sini, ya, law asabal arda, kalaulah kena kepada tanah. Jadi sekarang ni dia bincang berkenaan dengan tanah. Hak yang jenis hak kena badan, hak najis kena najis masuk dalam air puluh hak banyak, hak sikit, lebih 2 kala, kurang 2 kala, ataupun hak jenis cair dan sebagainya, kita dah bincang dulu, ya, tentang perkara itu. Sekarang dia bawa satu masalah perbincangan. Dia kata la wasabal ardad,
Kalaulah kena tanah. Kalau kena tanah. Tanah tu maknanya bumi ni lah. Ya, dan tanah tu bukan mesti jenis tanah saja. Sebab tanah pun banyak jenis. Jenis pasir, dak, jenis batu kerikil, jenis macam pasir patah, jenis banyak jenis tanah tu. Permukaan bumi ni macam-macam. Jadi bila kena tanah ataupun satu tempat daripada tanah, kena benda nahwu baulin, umpama kencing, seperti kencing. Lain daripada hak kencing ni, ya. Kalau hak selain daripada kencing ni, antaranya arak, tak? Arak tumpah, arak lah, benda najis, tak? Ataupun kalau daripada kencing ni, benda hak najis, hak cair tu pun benda lagi daripada arak. Kencing lah biasanya, kan? Kemudian dia kata wajaffa dan kering. Kering, ya. Bila disebut kering di sini, dia sebenarnya kering ni dia bukan kait. Tak? Bahkan kalau tengok dari kitab I'anatul Talibin, dihurai lagi, dia kata bahkan syaratnya alla yakuna ainul baul baqiyan. Ya, syaratnya ain benda kencing tu tak ada dah. Itu yang penting. Tak? Maknanya ain kencing tu tak ada. Tak ada tu, ya, mungkin dengan dia meresak ke benda ke, masuk dalam tanah ke, ya, tak ada dah. Fasubba ala mawdihi ma'un fahuwa, lalu dituang air di atas tempatnya, tempat kena kencing tadi, lantas air itu meratai. Air yang kita tuang ni, air baik, air mineral, air mutlak, tuang tempat kena kencing tadi ni atas tanah tu, bila meratai, dia kata macam mana? Tahura. Fahuwa marah ni sebenarnya lalu meresak. Tak? Meratai itu tahura, nescaya suci, sucilah tempat itu, ya. Walau lam yamduk ay yahur, sekalipun air tidak meresak. Air tak meresak, tak meresak tu mungkin ada sebab-sebab dia lah. Sebab tanah tu, jenis tanah tu menyebabkan air itu tak meresak mana, tapi dia meratai tempat itu, ya. Jadi ikut hukum fiqhnya dia kata tahura, nescaya suci. Tak? Warning kalau balik kepada kisah sebagaimana kita maklum, orang Arab Badui yang kencing dalam masjid zaman Nabi, ya. Dan masjid zaman Nabi kita tahu dia tak ada kapek, dia tak ada mozaik tile, dia jenis tiles mula jadi, pasir tanah begitu, ya. Tiang batang kurma, atap pelepah kurma. Jadi bila orang Arab Badui itu kencing, ya, sebab dia tengok lantai masjid dengan lantai pada pasir jenis mozaik sama, nombor kod dia sama. Nak mana mozaik itu sama kod, nak color pun sama. Jadi dia pun kencing, ceng gitu. Sahabat nagi larang, nagi kejar, Nabi larang, ya, biar dia kecil puas situ. Sebab kalau pergi kerja, jawabnya kawan tu pergi lari, bukan tempat tu saja, suti masjid kena kencing. Tak? Dia benda ni bukan jenis paip boleh tutup gitu. Ni jenis paip dan tubik juga, dia payah nak stop gitu, ya. Bukan jenis boleh paip tutup gitu dak. Dia kena habis dulu baru lega, kan. Paip itu. Jadi Nabi suruh biar dia kencing dulu. Nabi pun suruh ambil air dan tuang atas itu. Tu cara nak menyucikan jenis kencing dan juga lain atas tanah macam tu, kan. Jadi ini ada masalah lah. Macam kita ni, kalau kita kata kita lock je, kalau jenis kencing atas tanah ni lock gitu je, kita tak tuang pun,
Tak? Sebab tanah tu bagi kita tak ada benda. Yang ni mungkin kalau tanah tu sebab kita nak sepanjang atas dia, ataupun kita nak pastikan tanah tu suci dengan sebab-sebab tertentu, tak tahulah. Tak? Mungkin tanah tu masuk dalam kawasan masjid surau misalnya. Jadi koning cara yang kita boleh buat. Tak? Dia tutup kawasan itu, dia suci lah. Dia kata walau lam yandub ay yaghur, sekalipun air tidak meresap, masuk hilang dalam tanah, tak apa dah. Ya. Sawaun kanatil ardu sulbatan am rakhwatan, sama ada tanah itu keras atau lembut. Ya. Jadi bila sebut sawaun ni, dia kira suci lah tempat tu, dengan kita tuang atas tanah itu. Dah kira tanah tu jenis keras ataupun lembut. Ya. Baik. Dia kata wa idza kanatil ardu lam tatasharrab ma tanajjasat bihi, dan bila tanah tidak menyerap apa yang menjadi najis dengannya, ya, ini terbalik daripada kita sebut sani, dia kering. Ya, kencing kena tanah, dia kering. Kering. Nonok kalau di padang pasir pula di Mekah, di Madinah ni suhu 40 darjah Celsius. Bukan setakat air kecing, tahi pun orang ingat macam ke batu juga. Ya, sebab tu orang yang buat haji, bila dia turun daripada Arafah, dia pergi ke Muzdalifah, dia kutip batu di Muzdalifah, sunat dia basuh. Setengah ulama kata sunat basuh, sebab takut kena tai unta kering. Ya, takut sebab dia kerah ketung gitu. Ingat ke batu, tengok-tengok tai unta kering. Kan? Dah pun tai orang. Nak cari tandah besarnya, berok dengan terawa di Muzdalifah tu. Ya, jadi sunat basuh tu. Jadi kalau khani dia kata terbalik daripada hak kering tadi. Apa dia? Bila tanah dia tak menyerap apa yang menjadi najis dengannya. Ya, jadi bila dengan sebab sesuatu yang kena tu sama ada kencing ataupun lain, ya, sehingga tanah tu jadi najis, nak buat macam mana dia kata? Fala budda min izalatil aini qabla subil ma'il qalil 'alaiha. Maka tak dapat tidak dari dihilangkan ain, benda sebelum tuang air yang sedikit di atas ni. Dia macam atas tail lah. Dah atas tail, atas benda-benda lain hok kerah tu. Ya, bila ada najis atas tu, dia tak boleh nak tuang air terus. Maknanya kalau ada tahi di situ, ya, dia kena ambil tahi itu dulu dengan tisu, kertas suat karbon, dengan sabuk, buang air dia tu, suci bersih, ambil air walaupun yang sedikit macam ni, dah sampai 2 kolak, sikit saja tuang rata tempat tu dah cukup. Syarat maknanya jangan berubah warna, jangan bertambah berat, dan jangan jangan berbau. Suci tepat, ya, dia tak berubah dan dia tak tambah berat. Tu senang aja. Jadi kalau tak ada tahi atas ni, ya, benda yang tak meresap tadi ni, buang saja air di benda tu, tuang air walaupun sedikit, dah rata nampak putih dah. Atas ni tak ada masalah. Bersih dah jawab dia. Ya, bolehlah ambil tisu ke ambil kain lain, lepas tu lap, beres, selesai. Itu mudah aja. Ya, jadi honing disebut tentang tanah. Ya, tanah ni wallahu a'lam, mungkin oleh kerana kitab ni kitab Arab yang lama, ya, mungkin suasana zaman tu dibincang bab tanah lah. Bab mungkin masjid surau dia ke tempat dia sujud, tempat ibadat tu, ya, dia kena suci. Jadi ni yang disebut tentang tanah. Macam kita sekarang, kalau kita kata ada jenis kecing situ atau tanah apa sebagainya, kita nak cara dah, kan? Nak tanah pulak yang boleh merosak itu mudah,
kena hujang apa semua, habis, selesai. Ya, Nabi sebut dijadikan untuk aku ni tanah ini suci. Tanah ni suci, boleh semayang situ. Kan? Ya. Tapi janganlah bila nak semayang atas tanah tu nampak stokor taik depan tu pergi sujud atas tu, janganlah. Ya, tapi kita tahu mungkin kemarin dulu ada bekas binatang yang kencing, dan lepas tu hujan pun turun, air pun lalu, maka kita anggap tanah itu suci. Tak boleh katalah buat di padang macam mana, kalau nak sembahyang raya ataupun sembahyang istisqa tengah padang, tak ada sejadah, nak sujud atas rupuk atas tanah tu pun yang suci, tak ada masalah. Dah payah dah cek tanya, ya, atas tanah ni lembu berak tak, kambing berak tak, tak payah tanya gitu dah. Nah, maknanya dijadikan suci tanah itu. Ya. Dia kata kalau tanah tak serat hok jadi najis ni, tak dapat tidak daripada dihilangkan ain. Ain tu umpama kencing tadilah. Nah, kalau ada air kencing tu, nampak penuh air kencing bertakung di sini. Ya, maknanya ambillah tisu, sak kabur ataupun benda tadi tu, kain, lepas tu ambil air tu buang. Ya. Sebelum daripada dituangkan air yang sedikit atasnya, air yang sedikit. Ya, kalau dituang juga air hok sedikit ini belum daripada dibuang najis, dia tak suci lah, sebagaimana hok yang kita maklum. Bahkan dia akan jadi makin merebak, makin merebak. Hal ni yang saya pernah sebut dulu, kadang-kadang masyarakat kita ni dia benda ni dia buat mudah. Dia buat mudah aja. Anak dia kecil dalam bilik air, tepi tu. Lepas tu dia ambil air, simbah gitu aje. Kalaulah jenis simbah tu memang dia pergi sekaligus habis lalu, tak apalah. Ya, maknanya daripada sini terus pergi sana belakang, selesai. Tapi kalau simbah tu air tu pergi sana mari sini balik apa semua, dia jadi makin merebak, makin besar. Sebab tu kalau boleh anak-anak yang kecil, ya, ajarlah daripada awal tentang bab najis, cara buang air kecil, buang air besar. Ya, sebab ni semua masuk dalam sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi ni daripada kecil masuk tandas, keluar tandas, sampailah masuk parlimen, keluar parlimen. Tapi zaman Nabi tak ada nama di parlimen. Maknanya daripada bab ibadat yang paling mudah sampailah bab memerintah negeri dan juga memerintah negara. Ajar budak kecil mudah. Ya, sebagaimana kata pepatah peribahasa, kalau ajar budak kecil ibarat mengukir di atas batu, dia tahan lama. Kalau ajar hak tua ni ibarat macam mencuruh air di daun keladi, dia kata payah nak masuk. Tapi bukan kata ketua-tuan ada. Ya, bukan kata ketua-tuan ni, maknanya peribahasa Melayu lama gitu disebut gitu. Ya, insya-Allah kau ada ni faham juga masuk. Ya, reti bab ni. Jadi kalau ada anak, cucu, ya, menantu apa semua ni, ajarlah kepada budak ni sejak daripada kecil. Ya, supaya dia reti, dia faham. Dia membesar dalam keadaan bab agama ni dia pandai. Pandai tu banyaklah. Bab najis, bab air, bab haid, ya, bab semayang, bab puasa. Jadi sudah molek bila dia umur dia balik 12, 13, 14, 15, dalam keadaan dia reti bab agama. Mudah sikit kita ni nak ajar dia, taklah teruk sangat. Kan? Itu keadaannya. Dia masuk dalam bab macam mana nak bersih hak najis ni. Dia kata fala budda min izalatil 'aini qabla sabil ma'il qalil 'alayha, sudah dah, kama law kanat fi ina'in. Ya, sebagaimana najis itu ada dalam bekas. Sebagaimana najis ada dalam bekas. Jadi kalau ain najis toko gitu, ya, najis itu duduk dalam
satu bekas, bekas ni banyak kuali, puyuk, ada benda lagi. Ya, dalam bekas air, bekas makanan dan satu bekas. Jadi kalau duduk dalam bekas ni nak apa ni? Ya, kalau ada air najis, kena hilangkan air tu dulu daripada bekas itu. Tak, buang, ambil tepek tai ini, tai itu, ya, tai cicak, ya, ataupun ikutlah apa-apa saja najis, barulah dituangkan air pada bekas itu. Tak, cara dia kan. Sebab kalau ada tai cicak, contohnya dalam bekas air ini ataupun atas pinggang, kita pun nak basuh pinggang ni, tuang air atas pinggang ni, konon nak basuh. Tak, dia jawabnya, ya, atas piring ni ada tai cicak, kita dak buang dulu, terus ambil air, konon nak basuh benda ni, duduk dalam keadaan begini, jawabnya dia jadi mutanajis belaka dah. Tak, kecuali kalau najis tu ada sining, kalau kita basuh pasal gining lalu misalnya, sehingga gining depan paip, tu memang bersih lah. Itu cara dia. Dia kata dan dalam kitab I'anatul Talibin ada sedikit tambahan. Ya, dia kata wa qauluhum, saya baca sikit dalam kitab I'anah ni, al-ina'ul mutanajjis, ya, bekas yang kena najis, ya, idza wudi'a fihi ma'un, bila dia letak dalamnya air, bekas yang kena najis, ya, ini pendapat ada ulama sebut gini, bekas yang kena najis bila letak dalam air, wa udira fi jawanibi, ya, kemudian dia maknanya buat keliling gitu, sekitar dia yathuru kulluhu mahalluh ma lam takun ainun najasah fihi, ya, dia buat golek gitu dalam bekas ni, ya, dia kata bekas ni suci. Tak, selama mana air najis tak ada dalam ni, gitulah, ya. Katalah bekas ni kena kucing, tak, kalau kena kucing tikus berat sikit lah, kan. Ni kena kucing, kucing, walaupun hacing gitu, dah rasa takut sangat macam kucing tikus, kan. Lepas tu kena najis ni ataupun kena tahi cicak ataupun benda-benda lain ni, ya, ataupun masuk dalam, misal kata air najis tak ada dah, air najis ni waktu baik dah, tak. Lepas tu ambil air, masuk dalam ni, goyang gini, lepas tu curah. Ulama kata suci. Syarat dia kata selama mana air najis tu tak ada dalam ni, kan. Walau ma'iatan, dan sekalipun ya, maknanya air najis syarat tak ada dalam ni, boleh buatlah. Nah, jadi kalau tuan-tuan ada pinggang, makuk, ya, cerek, mendagi, baldi, tong, kalau jenis tempat benda yang kecil ni, basuh kalau kena najis, kalau basuh bawah paip senang sikit. Tak ada gitu, tuang gitu, bersih Lepas tu hak ni masuk dalam siki, pergi ke sana tu, tempat dia tu, tak ada masalah. Tapi kalau kena bekas yang besar, misal kata tong, nak akad macam mana, nak tuang macam mana, ya, tapi ada benda yang najis masuk dalam tu. Lepas tu najis ni dibuang. Tak ada dah dia punya air apa semua tu. Lepas tu tuang air dalam tu, golek keliling gitu, lepas tu curah, dah boleh dah. Tu dia agak suci. Tu kata ulama. Ya. Baik. Walau kanatin najasatu jamidatan, jika najis itu keras, honing sebaliknya daripada hok yang kencing tadi. Hok kencing itu jenis cair, mudah meresap dalam tanah, mudah kering, ya. Tapi kalau najis hok jenis
keras macam tahi ataupun benda-benda lain, ya, fatafattatat, lalu hancur, wahtalatat biturab, lalu hancur dan bergaul dengan tanah. Ni hok dia cerita ni bab tanah tadilah. Tanah, katalah tanah tu hok duduk dalam kandang lembu, tak duduk dalam kandang kambing kan. Tanah tu, kandang tu, latar dia tu, tanah tu bercampur sekali dengan tahi misal kata. Dan tahi itu dia keras, hancur, bergaul dengan tanah. Jawabnya apa dia? Dia kata lam yathur, nescaya tidak suci. Jadi tanah yang sudah bercampur dengan tahi yang keras tadi itu, yang sudah hancur, dia kata tidak suci lah kan. Maknanya tempat yang tanah bercampur dengan najis itu. Bandingan dia kata kal mukhtaliti binahwi sadidin. Bandingan dia tanah yang bercampur dengan umpama sadid. Sadid ini seperti sesuatu yang bercampur dengan air nanah. Hak bercampur bandingan dia bandingan tanah yang bercampur dengan misalnya air nanah. Air nanah mana ni? Air nanah daripada orang yang telah mati. Ya, maknanya mayat, kita tanam mayat, lepas tu lepas berlalu masa mayat tu hancur, kemudian keluarlah benda-benda hak yang keluar apa semua ni. Bercampur dengan tanah itu dipanggil tidak suci. Kan? Dia kata bi ifadatil ma'i alaih. Bi ifadatil ma'i alaih, ya. Dengan menuangkan air ke atasnya. Ni bi ifadatil ma' alaih ni dia berkait dengan mana? Dia berkait dengan hak dia kata tadi yathur, ya. Maknanya kalau nak jadi suci ni, ya, ialah dengan tuang air atas dia. Syarat tuang. Bila sebut tuang ni, maknanya air tu warid, air datang, bukannya air tu maurud. Macam pernah kita sebut dulu, kalau ada air hok macam ni yang sedikit, ya, air ada macam ni, lepas tu najis yang datang kepada dia, air ini najis, dia tak jadi suci. Tapi ya, kalau najis yang ada walaupun besar tempat dia, ya, tapi bila kita hilangkan air najis itu, tak ada dah. Walaupun hanya banyak ini air dia, sikit dah sampai 2 kolok, setengah cawan saja, kita boleh kata bila ifadah mengatai ini, dia kata jadi suci. Itu beza hukum antara air yang warid yang datang dengan air yang didatangi. Dan air yang didatangi, najis datang kepada air, ya. Jadi suci dengan bi ifadatil ma'i alaih, dengan kita ifadah, ratakan air, tuang air itu atas tempat itu, ya. Balla budda min izalati jami' turab al-mukhtalit biha, ya. Bahkan tak dapat tidak dari hilangkan semua tanah yang bercampur dengan najis. Maknanya kalau kita nak jadikan tempat itu suci, tak mungkin dengan sebab-sebab tertentu nak buat benda, misal kata kawasan itu, lepas tu tanah yang bercampur dengan najis tadi itu kita kena hilangkan. Ambillah skop ke, ambil alat lain, cok gitu gini, dah ambil tanah tu buat lagi, bahagian yang tak suci tu buat lagi lah. Macam kadang-kadang kalau tanah tu kita pakai untuk benda, misal kata tengok kucing berok situ nak bercampur, kita ambil skop, ambil cok, ya, sodok gitu dengan tempat tahi dia tu, dengan tanah ada sekali tu kita sodok pergi buang tempat lain, kan? Maka tanah tu suci lah,
suci kan. Nak main nak gitu gini apa semua. Kalau hak jenis kucing, iyalah tai kucing tu ada juga. Tapi kalau jenis hak yang babi masuk dalam rumah, kawasan rumah, tu berat sikit lah. Maknanya mari rasa lain sikit. Budak-budak dia main bola dekat depan rumah ni kan, takut kena tai kucing itu. Tanah dapat kucing berok situ atas tanah tu. Jadi takut jadi masalah, habis pas dalam rumah pulak jadi najis. Bekas tai kucing tu macam sebut tadi lah, ambil lah cok tadi tu, buang kawasan hok yang tahi dari tanah yang kena tahi itu najis, dah buang, sucilah tanah tu kan. Bahkan terdapat tidak dari dihilangkan semua tanah yang bercampur dengan najis, ya. Wafta ba'duhum fi mushafin, bak tanah selesai. Sebahagian ulama memberi fatwa tentang mushaf. Mushaf ni Al-Quran lah. Dan sama juga macam mushaf ini, Quran ini apa dia? Kutubul ilmi syar'i, iaitulah kitab-kitab ilmu syarak. Kitab bab fiqh, kitab bab akidah, kitab bab muamalah, bab munakahat. Dia sama dah. Setengah fuqaha mengatakan dia kira sama jugalah, walaupun ada khilaf di kalangan ulama. Maknanya walaupun kitab-kitab ni dia tak sama macam mushaf, daripada sudut baca, dimuliakan, kena ambil wudu nak pegang mushaf, tapi kita raikan, nak muliakan kitab-kitab syarak ni sebab dia ada ayat Quran, dia ada hadis, nak sebut tentang hukum, jadi kita muliakanlah. Ulama kata dia kata bila mushaf yang kena najis, najis tanajjasa bi ghairi ma'fuwin anhu, kena najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, tak wajib basuh. Quran duduk dalam surat 5 bulan tak pakai, PKP. Jadi bila surat 5 bulan tak pakai, PKP, tutup, cicaklah yang memakmurkan surat tu. Penuh cicak. Bukan setakat cicaknya, berok dengan terawa sekali. Berok situ, berok sini, dia jadi umum baluan. Berok atas mushaf, berok atas sejadah. Maka kalaulah termasuk dalam dimaafkan, jawabnya tak wajib basuh. Tengok atas mushaf ada tai cicak, ataupun surah yang lama tak diguna, penuh dengan tikus, Cik Siti, ni bukan Cik Siti buat kembang, tu orang, ni Cik Siti tikus ni penuh misalnya, dia kata tak wajib basuh kalau dimaafkanlah. Kalau jenis yang tak dimaafkan, misalnya kena kecing, kucing ataupun lain, dia kata wajib basuh mushaf biwujubi ghuslih, wajib basuh mushaf itu wa in ada ila talafih, sekalipun bila basuh tu menyebabkan mushaf tu jadi rosak. Jadi rosak sikitlah. Rosak maknanya nak kata guna ketah dia tu mungkin terkoyak ke tepung, rosak sikitlah. Ini bila sebut wa in ada ni, sekalipun dia isyarat kepada khilaf di kalangan ulama. Maknanya ada pendapat lain, ulama kata dalam mazhab Syafi'i ni, kalau dah basuh mushaf, hak kena najis ni tadi, tahi, kecing gitu gini, sampai rosak mushaf, tak wajib basuh. Ada juga pendapat yang sebut gitu. Tapi sini dia kata, biarlah walaupun rosak mushaf itu, tapi wajib basuh sebab najis itu tak dimaafkan. Wa in kana liyatimin, dah sekalipun mushaf ni milik anak yatim. Mushaf ni milik anak yatim. Sebab bila kita sebut milik anak yatim ni, dia lain daripada milik orang biasa.
Sebab bila sebut anak yatim ni, dia jadi amanah, orang yang jaga harta anak yatim. Tunggu dia besar, bila dia balik, kita serah harta tu kepada dia. Masa dia jadi anak yatim lagi, kecil, dak balik lagi, harta dia diurus oleh penjaga. Tak, mungkin mak, mungkin pak saudara, mungkin NGO, ya, misalnya. Jadi sini dia kata walaupun mushaf ni milik anak yatim, wajib basuh juga, walaupun jadi rosak mushaf itu. Ini ada khilaf jugalah di kalangan ulama. Qala syekhuna, kata guru kami Ibn Hajar Al-Haytami, bila disebut qala syekhuna, kata guru kami, iaitulah Ibn Hajar Al-Haytami. Wa yata'ayyanu farduhu fima idza massatin najasatu syai'an min al-Quran. Ia menjadi fardu ain. Basuh tadi ni, ya, basuh tadi ini dia menjadi wajib. Hendak menjadi wajib basuh dia bila najis menyentuh sesuatu daripada Quran. Ya, menyentuh sesuatu daripada Quran. Tu wajib basuh dah. Kalau setakat mungkin kena hujung-hujung tu, hujung ni mungkin tak wajib. Tapi kalau kena pada Quran, dia kata wajib basuh. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, bi khilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawashi. Berlainan bila najis kena kulit mushaf atau tepi muka surat. Tak? Dia kalau Quran hak zaman dulu, dia kadang-kadang diletak dalam bekas kulit kambing yang dijahit, dibuat khas untuk bawa Quran. Dia tak pelik gini. Mungkin dia ambil kulit kambing, kulit benda lain misal kata. Orang zaman dulu kulit kambing je, kan? Untuk gerebat, untuk bawa air, untuk isi benda, kan? Kulit kambing. Orang learning kulit buaya, krokodil. Maknanya kelas sikit. Kan? Jadi kalau dikata kalau kulit itu saja, hak luar ni kena, tak wajib basuh. Dia tak kena mushaf hak dalam tu. Ataupun kalau tuan-tuan beli setengah mushaf kan, dia ada sarung dia kan. Tak wajib masuk sarung tu. Kalau najis tu kena pada sarung hak luar ni, tak wajib basuh. Tapi kalau buka misalnya belek muka surat ni kena pada ayat Quran gitu gini, tahi itu, kata Ibn Hajar Al-Haytami, wajib basuh dia kata. Kan? Jadi kalau wajib basuh ni payah juga Kalau ada tahi cicak misal kata, tepek nampak kuning dalam Quran ni, ayat ni kan, duduk sini. Lepas tu tahi tak ada dah. Lepas tu nampak kuning sini ni. Bila nak basuh ni, nak basuh maknanya nak kena jiru air. Nak kena jiru air ni, bila jiru air ni dah mesti ketah ni rosak. Rosak sini ni, rosak. Jadi kalau ikut pendapat dalam kitab Fathul Muin ni, dia kata walaupun rosak ni wajib basuh juga. Mungkin tuan-tuan tanya Quran ni kan, tak, kita wajib, kita hormat. Ya, jadi kalau hilang ni macam mana ni? Mudah je zaman learning. Kalau kita katalah dalam Quran ni kena kecil, kena tahi apa semua sini ni, bila kita basuh, kita buang, ambil lah kertas lain, contohnya tulis balik ayat tu, tepek semula ke, gitulah agaknya, alik ini dengan alik ini, kan? Mungkin gitulah, ya. Ataupun sela muka surat ni dibakar dengan cara yang terhormat, lepas tu fotostik mushaf lain tepek balik misal kata, pun boleh juga. Banyak cara lain. Zaman dulu tak ada fotostik, tapi dia kata kena basuh. Basuh tu mungkinlah kerana zaman dulu ditulis atas benda yang papan batu, kan? Papan batu tu zaman tonyuk kita dulu. Mudah je tu kalau basuh tu. Ya, sebab dia tak hilang. Tapi kalau mushaf kertas gini, kalau kuning sini bekas tai kucing ataupun kecil kucing apa semua ni, mungkinlah rosak kertas ni. Walaupun binasa, dia kata kena basuh juga. Lepas tu ubahlah dengan ambil ayat benda orang lain tadi tu, tepek misal kata. Itu benda yang boleh dibuat terhadap mushaf lah. Ya. Kecuali kalau kena kulit ataupun
tepi muka surat ni tak wajib basuh. Ya, begitu. Baik, habis perbincangan masalah fiqh di sini. Kemudian Faraun hak lain pula tentang air basuhan hak benda kena najis. Macam mana? Itu kita akan bincang kemudian. Mungkin termasuk juga yang berkait dengan bab mesin basuh begitu gini, walaupun tak ada sebut mesin basuh dalam kitab ni, tapi konsep dia ada. InsyaAllah benda ni akan dibincang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.